Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof bersama anda dalam Agenda Awani. Agenda Awani malam ini bertitik tolak daripada kenyataan yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN, yang berkata bahawa MPN telah mengusulkan kepada kerajaan agar sempadan negara harus dibuka secara berperingkat bermula pada bulan lepas. Justru beliau mencadangkan dan juga mengharapkan kerajaan untuk menetapkan garis masa yang jelas untuk pembukaan semula sempadan negara bagi memulihkan pelbagai kegiatan ekonomi termasuk perdagangan, perindustrian, pelaburan dan pelancongan. Untuk mengulas mengenai perkara ini, saya bersama dengan salah seorang ahli Majlis Pemulihan Negara MPN, Datuk Michael Kang. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Selamat Tahun Baru Cina. Datuk, mungkin kita dapat fahami betapa pentingnya kita untuk ada satu garis masa atau timeline untuk sempadan negara boleh dibuka dan juga apa situasinya pada ketika ini. Apa yang berapa peratus yang sudah dibuka sempadan negara ataupun kita masih lagi terlampau tegas ataupun terlampau rigid dalam perkara ini? Okey, terima kasih. Aku ingat yang timeline membukakan pintu negara kita yang paling penting sebab kita nak membangunkan ekonomi kita. Sebab kalau kita tidak buka border kita, negara kita pintu, sebab banyak berniaga-berniaga tidak boleh masuk ke dalam negeri kita buat investment ke, kita nak bawa bisnes dari luar negara. Yang lain dari itu, kita harus berniaga-berniaga sini boleh keluar ke negara lain mencari membuat pasaran di luar negara. Juga yang paling penting. Selain dari itu, kita harus boleh membukakan pintu negara kita. Kita haruskan turis-turis akan datang. Pelancong-pelancong mesti mau masuk. So, ingat, kalau pelancong boleh masuk, tentulah dia akan menolongkan ekonomi-ekonomi kita di dalam negara kita. Sebab banyak PKS, micro PKS, semua dia menunggukan berniaga-berniaga dari pelancong dan turis area, lagi retail, semua hotel semua mesti mau rely on the tourist in the country. Thank you. Datuk, kalau kita melihat kepada situasi semasa COVID-19 dalam negara, hari ini lebih 5,700. Kalau kita melihat kepada kes COVID-19 yang dicatatkan dalam negara, hari ini lebih 5,700 kes yang dicatatkan. Adakah angka COVID-19, angka semasa COVID-19 itu yang perlu dijadikan indikator ataupun apa lagi antara indikator-indikator yang perlu ditetapkan ataupun diletakkan untuk memastikan bahawa pintu sempadan boleh dibuka? Apa benchmark kita untuk pintu sempadan itu dibuka, Datuk? Yang paling penting kita mesti mau ikut tengok, kita dah ada BTL dengan Singapura. Malaysia dengan Singapura, tengok kes-kes yang ada yang meningkat itu COVID-19 yang spread dalam negara kita. Kalau tak ada, yang inilah indikator kita boleh mengikut. Selain daripada ini, kita boleh cuba lihat UK ke atau Dubai, macam mana dia orang boleh ikut indikator yang WHO pakai. Kita bolehlah belajar dari sana. So kita ada banyak indikator boleh lihat macam mana kita boleh berfungsikan semua indikator yang pakai dalam negara kita. Dan selain dari itu, you tengok banyak kita sudah ada turis atau visitor dari overseas, dari luar negara, atau kita pun ada menteri-menteri kita atau sudah pun visit dari pergi melancong di luar negara. Dia orang balik, adakah COVID-19 yang ini spread di dalam negara kita? Kalau tak ada, yang inilah indikator kita boleh cuba membukakan pintu negara kita step by step. Yang ini yang paling penting. Datuk, nak buka pintu sempadan itu bukan sekadar membuka sahaja, tetapi SOP dan juga protokol kesihatan itu yang sering menjadi cabaran. Kalau mengambil contoh di United Kingdom, mereka mengenakan syarat yang begitu ketat untuk kemasukan pelancong walaupun pada musim percutian pada hujung tahun lepas. Ketika itu kes naik.
Tetapi pada angka kes yang masih lagi tinggi, mereka melonggarkan lagi sekatan supaya dapat merancakkan sektor ekonomi. Justru apabila kita buka sektor pelancongan ataupun kita buka pintu sempadan, bagaimana kita ingin memastikan bahawa ada impak kepada ekonomi. Kita tidak boleh ada SOP yang terlampau menekan, tapi dalam masa sama kita perlu juga menyekat ataupun mengawasi penularan kes. Pada pandangan Datuk, adakah itu sudah dibincangkan SOP-SOP yang dapat merancakkan ekonomi ini kalau kita buka pintu sempadan? Kita yang SOP kita ada yang itu sudah mencukupi membukakan pintu negara kita sebab kita ada ikut tengok kuarantin lagi PCR test yang sebelum ada siapa yang nak masuk negara kita kerajaan kesihatan pun sudah set yang ini semua mesti mau ada vaksin. No, kalau you ada sudah 2 dos dengan booster vaksin, you yang pelancong atau berniaga atau visitor bolehlah masuk ke negara kita sebelum dia sampai dia ada buat PCR test. So macam ini dia memohon masuk negara kita dan kita sampai sini kita buat PCR test. Selain dari itu kita harus kerajaan bolehlah buka pintu bagi pelancong-pelancong atau investor masuk ke negara kita terus yang boleh kita mengikuti SOP semua. Sebab SOP sudah cukup macam kita pun ada tracing itu tap on the hand. So, semua yang ini kerajaan sudah buat. So aku ingat kita SOP yang kita ada mencukupi membukakan pintu negara kita. Tapi Datuk, sektor mana yang paling berpotensi ataupun memberi impak yang lebih baik sekiranya dibuka terlebih dahulu? Kalau kita nak buka sempadan, adakah kita buka beberapa sektor tertentu sebagai ujian ataupun kita nak buka semua? Yang mana sektor yang perlu diutamakan? Yang paling penting kita nak membuka yang investor masuk dulu. Kita nak boleh berniaga, boleh masuk berniaga dulu yang slowly step by step they open up, then tourists will come in certain country. Kita mengikutkan negara-negara yang paling rendah COVID-19, dia sudah ada vaksin, bolehlah masuk terus ke negara kita for turis pelancong di Malaysia. Sebab Malaysia PKS MSME definitely they need a lot of visitor from overseas. Without the visitor, I think the business will not able to rebuild faster than before. Datuk, kita hampir 2 tahun menjalankan sekatan sempadan kita dengan ketat. Kalau kita ingat, COVID-19 mula melanda negara sekitar sambutan Tahun Baru Cina pada tahun 2020. Ini dah sambutan Tahun Baru Cina 2022. Kita masih lagi mengawal sempadan kita. Ada beberapa pemerhati dari Eropah antara lain mengatakan bahawa negara-negara Asia begitu ketat mengawal sempadan. Kalau Datuk sendiri yang paling dekat dengan golongan PKS, golongan SME, bagaimana sebenarnya bantuan yang diperlukan dan juga bagaimana impak ataupun kesan secara terus yang dapat dirasai oleh pihak PKS kalau pintu sempadan dibuka? Kalau dibuka, kita harus kerajaan akan membantukan PKS yang dalam turis industri dengan selain dari itu PKS sekarang yang paling a problem which we are facing. I think the most important there is no enough spending. So we hope that the government can kerajaan akan membantu bagi bisnes bolehkah menjalankan bisnes menolongkan PKS with more business transaction so that they open up the whole industry so that PKS can able to benefit from here. Yang sebelum kita buka pintu dari luar negara, kita harus kerajaan akan give a certain incentive for domestic travel. You know, those who are berlancong di dalam negeri, bagi orang-orang rakyat who have able to spend their tourist in the country. Because previously, dulu dia orang tourist in overseas, but I think this is the best time. We encourage more people to have their own holiday in the country so that they can spend more money, so that there's a liquidity in the market. But then
we can able to help the economy. Kalau kita buat perbandingan Malaysia dengan negara jiran seperti Singapura, Indonesia dan juga Thailand, apa kekurangan yang kita ada sekiranya kita tidak buka pintu sempadan dengan cepat, Datuk? If we do comparison, apa yang antara lain yang kita mungkin ketinggalan dalam tahun ini? Yeah, I think yang ini, I think Thailand more daring to open up the whole border, so that because Thailand more rely on the tourist industry. You can see the Thailand governments have allowed all the tourists to go in, whoever to visit with a certain country. So I think Malaysia we have to able to do the same thing. Kita akan buat sama dengan Thailand. Yang kita tahun depan 2021 we have already opened up in September and October Langkawi as a testing place. So kita boleh terus membukakan border bagi turis masuk with the islands like Langkawi, yang Pulau Bangkok. That's so that we can build it up the economy and to help the tourist industry and the country economy to rebuild our country economy. Maksudnya kalau kita tidak buka sekarang, kita lebih lambat lagi untuk memulihkan ekonomi kita, Datuk? Yeah, yes. That if we don't open up, definitely kita akan lambatkan rebuild our economy. Apa akan jadi sekiranya kita tidak ada satu garis panduan ataupun timeline yang jelas untuk membuka sempadan ini? Kerana ini bukan sahaja timeline untuk rakyat ataupun mereka untuk merentas sempadan negara, tetapi untuk orang-orang perniagaan seperti Datuk dan juga orang-orang perniagaan SME yang berhubung dengan pelabur-pelabur luar, penting untuk mereka merancang sepanjang tahun ini. Why the main purpose? Apa keperluan paling mendesak sekarang supaya kita dapat tahu dan juga timeline itu ataupun garis panduan itu dapat diikuti dengan jelas? I think the most important, yang paling important is Mutahayo is the timeline for the business people to plan. I think kalau ada timeline, bila kita nak buka, which country, mana negara yang akan boleh masuk ke negara kita boleh travel, pergi mana-mana yang country, boleh buat berniaga. Selain dari itu, kalau ada timeline visitor from different country, like tourist, pelancong boleh masuk ke dalam negara kita boleh buat planning, especially in the tourist industry. Or they can plan and welcome. Kita akan welcome all the pelancong-pelancong dari luar negara yang macam Dubai ke atau Middle East atau UK, Europe or ASEAN country or selain Amerika, dia boleh masuk pelancong di negara kita. So business we can able to replan and plan properly and recover the economy. Datuk, apa yang kita boleh belajar dengan negara-negara tertentu kalau kita tengok kepada Emirat Arab Bersatu, UAE contohnya? Walaupun Omicron melanda dan juga kes begitu tinggi di sana, mereka tidak menutup sempadan mereka, malah menjadi hub untuk pelabur-pelabur dari seluruh negara, seluruh dunia sejak setahun yang lalu untuk melakukan perniagaan di Dubai, di UAE. Dan mereka dalam masa sama menjalankan prosedur operasi standard kesihatan yang begitu ketat. Apa yang kita perlu pelajari? Adakah kita tidak cukup sokongan ataupun support daripada segi aspek kesihatan SOP kita untuk kita lebih fleksibel membuka sempadan kita, dan sampai bila kita perlu bertahan menjadi kubu untuk tidak membuka sempadan, Datuk? Yang itu saya tadi sudah kata, SOP kita ada cukup untuk membukakan pintu kita. You tengok macam Dubai UAE, dia ada buat Dubai Expo, tengok banyak visitor pergi Dubai Expo. Yang negara kita businessman pun pergi visit Expo. Yang inilah kita nak, harus kerajaan kita akan buat sama. Kita akan bukakan border, welcome all the visitor to our country, but follow strict SOP kita. SOP sudah ada cukup. Kita ada yang buat vaccination. Siapa yang nak masuk negara kita mesti nak vaccination. Dengan ada vaccinate, then when the PCR test, kita semua ini kalau ikut cukup SOP, dia ingat tak ada masalah, yang kita boleh buka border bagi negara kita, akan membangunkan ekonomi kita.
adakah Omicron dan juga peningkatan kes yang menyebabkan kita sedikit terlambat ataupun kita masih lagi mempertimbangkan untuk membuka sempadan? I think Omicron, I think it should be not an issue now because kalau kita mengikutkan SOP semua, ada buat yang test yang PCR test atau antigen test, I think Omicron we should be able to control with the current SOP. It should definitely is enough. Ada cukup yang kita SOP boleh menguruskan Omicron yang kita ada di negara kita. Datuk, kalau di bidang PKS sendiri, mungkin kita dapat fahami potensi yang ada sekiranya sempadan itu dibuka. Apa lagi negara-negara lain, negara dagang lain yang kita boleh lebih menggiatkan lagi bisnes kita. Walaupun China menjalankan satu polisi yang begitu agak tertutup, tetapi opportunity sentiasa ada untuk negara-negara yang lain. Di peringkat PKS sendiri, apa wishlist ataupun di ekosistem yang diperlukan untuk pelabur keluar, kita dapat keluar melabur dan juga pelabur juga melabur di Malaysia? I think PKS in the country, the most important, what we need is the new norm. You know, kita mesti mau buat digitization. Sebab dalam negara kita mesti mau macam mana PKS mesti mau belajar new way of doing business. No more they are using labor intensive. Kita mesti mau train yang talents kita ada yang macam mana provide better new technology, using technology for their business. I think that is very important. And train talents of our own country and improve our business berniaga, the way of doing business in the country. Like other country, you can see that how they can pick up quickly on their economy. Dalam masa 2 tahun ini, adakah kita cukup cepat untuk beradaptasi para PKS kita ataupun kita masih lagi dalam fasa mengadaptasi selepas 2 tahun? Dalam 2 tahun ini, aku ingat tak cukup lagi. Kita harus PKS akan pick up more technology, more way of doing business, change their way of doing business. I think that's very important for our country. Apa impak tercepat ataupun terpantas yang kita dapat ketahui? Adakah kita perlu membuka sempadan kita kepada negara-negara ASEAN terlebih dahulu seperti Singapura ataupun Thailand ataupun di bahagian Asia? Pada pandangan Datuk, yang mana kita perlu lakukan? I think our country still not so aggressive if we compare to ASEAN country. You tengok macam Indonesia, tengok macam Thailand, dia sudah buka border, dia sudah boleh. Kalau berniaga, you boleh pergi visit and meeting whatever. And even Indonesian, kalau you pergi Jakarta, you quarantine only 5 hari saja. Tapi kita 7 hari lagi mesti mau buat quarantine di rumah. So kita harus ini akan pendekkan. Kalau semua sudah buat vaksin, ada PCR test, kita buka border when business berniaga whoever come to our country. Kita harus 24 jam kuarantin sudah cukup. Lagi selepas 24 jam, kita buat satu PCR test. Kalau negatif, dia bolehlah pergi buat berniaga ke meeting travel in the country. Datuk, orang bisnes kalau ke time normal baru ini, mereka bukan sahaja memerlukan insentif daripada segi modal dan juga kemudahan buat bisnes, tapi kerana COVID-19, macam Datuk kata tadi, perlu ada insentif seperti kemudahan green lane, perlu kemudahan kuarantin yang lebih menyenangkan mereka untuk membuat bisnes. Justru adakah perkara ini sudah diadaptasi ataupun sudah diterima oleh dalam polisi kerajaan ataupun kita masih lagi tak buka, jadi kita tidak tahu mana yang mungkin yang berkesan, mana yang tidak berkesan. Pada pandangan Datuk, apa yang diperlukan oleh business person pada ketika ini dari luar negara? Kita ada bincang dalam MPM meeting, kita dah bincang. Kita haruskan Kementerian Kesihatan akan buat kemudahan bagi berniaga masuk atau pelancong masuk ke negara kita. Step by step. Kita kerajaan akan buka, tengok belajar dari Dubai, macam mana Dubai, tengok pergi Dubai sampai yang kuarantin, you saja buat test, PCR test sampai you buat PCR test, kalau negatif you boleh terus berniaga, kalau boleh berjalan, boleh buat bisnes
di Dubai. Selepas habis you balik, you saja buat test dari Dubai sebelum you balik. So yang inilah kita harus kerajaan kita Kementerian Kesihatan akan menerima whatever learn from the different countries experience and also what we have, what kita yang baru ada yang sekarang yang orang masuk balik dari negara luar negara, yang ini semua adalah contoh boleh indikator-indikator yang boleh pakai yang what measure whatever using for border open to improve our country economy. Datuk, ini adalah musim perayaan Tahun Baru Cina. Datuk apabila makan besar dan juga bersama dengan rakan-rakan perniagaan, sudah pasti mereka ada harapan, sudah pasti mereka ada concern yang mereka sampaikan kepada Datuk. Apa antaranya dan juga sejauh mana mereka pentingnya untuk pembukaan semula sempadan ini bagi mereka? Apa cerita-cerita yang Datuk dengar ketika Tahun Baru Cina baru-baru ini? Saya ingat yang buat bisnes ekonomi whatever di berniaga-berniaga, tentu kita akan bukakan bisnes as usual and wish a new norm. Yang ini norm baru ini yang paling penting. Sebab kita berniaga-berniaga bolehlah menjalankan bisnes yang easy, yang senang. It is very important for the businessman who do business in the country. So we hope semua orang akan mengikut SOP yang kerajaan ada. So kerajaan akan simplify all the SOP, whatever with the standard SOP yang semua orang boleh mengikut yang SOP yang baru. Sebab sekarang SOP ada banyak different version. So with the different state, different industry, they have follow. Dia ada banyak SOP. Kerajaan akan memudahkan SOP yang baru, yang simplify all the SOP so that semua orang yang boleh ikut. So semua orang di negara kita, rakyat boleh memaham SOP macam you pergi mana-mana nak buat scan ke, atau the most simple way is dia buat RTK test. Kalau you test, you positif, you quarantine at home. Kalau you tak ada, di rumah. Kalau you negatif, you bolehlah pergi visit mana-mana tempat you menjalankan tugas, menjalankan bisnes. Akhirnya Datuk, tahun 2022 ini mungkin masih lagi awal tahun, kita masih lagi merancang sebagai orang yang terlibat dalam perniagaan. Justru apa harapan Datuk untuk tahun 2022 ini dalam bisnes perniagaan PKS khususnya, dan juga harapan yang kita boleh katakan untuk tahun ini? Saya harap tahun ini PKS akan menjalankan bisnes yang easy, yang senang, so easy way, so that SME PKS akan boleh menjalankan bisnes, tidak lagi lockdown, tidak ada lagi apa-apa ganggu dari Omicron atau COVID-19. So kita harus PKS boleh menjalankan bisnes berniaga-berniaga yang senang. So mengikutkan simplified SOP yang ada kerajaan set bagi bisnes people. Rakyat juga kita harus semua boleh ikut SOP yang patut kita mesti mau menjalankan. Okey, terima kasih Datuk Michael Kang, merupakan ahli Majlis Pemulihan Negara MPN. Kita bercerita mengenai membuka semula sempadan negara dan juga bagaimana kita dapat memulihkan semula ekonomi negara untuk tahun 2022 ini. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami, di platform media sosial kami, astroawani.com. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.